Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Mac bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Kementerian Dalam Negeri akan menunggu penghakiman bertulis sebelum mengambil tindakan lanjut mengenai isu kalimah Allah. Ini selepas Mahkamah memutuskan arahan KDN pada 1986 melarang kalimah Allah dalam penerbitan Kristian adalah tidak sah. Dalam satu kenyataan, menterinya Hamzah Zainuddin turut menyeru semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan menghormati proses perundangan negara. Keputusan mahkamah semalam telah mengundang pelbagai reaksi pemimpin politik. Antara lain PAS dan UMNO menggesa kerajaan membawa keputusan penghakiman berhubung isu kalimah Allah ke Mahkamah Rayuan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak James Masing bagaimanapun membidas pemimpin PAS dan UMNO supaya tidak mencampuri urusan kehakiman negara. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Mohamad berkata, perkara itu memerlukan perbincangan dalaman dari semua aspek termasuk undang-undang. Susulan keputusan mahkamah semalam, sebuah gabungan yang mewakili 50 NGO Islam hari ini membuat beberapa tuntutan kepada pihak yang berkaitan. Mendesak agar pihak berkuasa khususnya Majlis Agama Negeri dan Kementerian Dalam Negeri untuk merayu terhadap keputusan ini ke mahkamah yang lebih tinggi dengan sekadar segera, dan juga untuk Majlis Negeri menjadi pencelah kepada kes ini nanti. Yang kedua, mendesak Menteri Agama dan Menteri Undang-Undang serta Menteri Dalam Negeri segera mengambil tindakan. Begitu juga Menteri Perpaduan membentuk jawatan kuasa khas menangani isu ini dan juga isu-isu lain yang cuba untuk merendah-rendahkan agama Islam. Selain itu, pembela turut mempersoalkan mengapa larangan penggunaan kalimah-kalimah tertentu yang telah disenaraikan di peringkat negeri tidak diambil kira. Kita ke berita seterusnya. Ketika PKR dan kumpulan tertentu dalam UMNO meneroka kemungkinan bekerjasama, seorang pemimpin Pakatan Harapan memberikan amarannya. Ikuti petikan temu bual Kini TV bersama dengan Ketua Pemuda Pakatan Harapan yang baru, Shazni Munir. Maka kita kena meletakkan satu garis bawah, iaitu tidak melibatkan pihak-pihak yang telah dibuktikan bersalah oleh mahkamah dan juga terlibat dengan kes-kes mahkamah yang melibatkan soal rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Sebab kalau kita pergi ke arah itu, kerisauan paling besar adalah bagaimana kita nak jawab kepada rakyat bila perkara itu berlaku. Apa kita nak justify? Bertahun-tahun kita melawan rasuah, bertahun-tahun kita melawan penyalahgunaan kuasa, tiba-tiba bila kita berdepan dengan PRU ataupun selepas PRU, kita bekerjasama. Bagaimanapun, Shazni menjelaskan secara umumnya perbincangan Pakatan Harapan dengan mana-mana parti lain tidak bertentangan dengan dasar gabungan itu. Mesyuarat yang lepas, kita memang terbuka untuk engage dengan semua pihak. Dan kalau tak, tidaklah di peringkat Datuk Syed Anwar sendiri mendapat berbincang dengan sebahagian fraksi dalam UMNO, dan begitulah juga di kalangan parti-parti yang lain. As long as perkara tersebut memberikan manfaat, pertama kepada reform agenda yang kita nak lakukan, lepas tu yang kedua untuk check and balance kepada kerajaan Perikatan Nasional, ataupun boleh berpotensi untuk membawa sokongan menggantikan kerajaan sedia ada. Masih mengenai kluster Mahkamah UMNO, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan menafikan bahawa kumpulan tersebut telah mempengaruhi parti untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu. Ia lebih kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku di bahagian itu masing-masing. Ada contoh ya. Yang paling jelas ialah 15 bekas pemimpin di bahagian itu yang telah menjadi ahli parlimen, ya. UMNO tiketnya, kemudian didokong oleh orang UMNO, tetapi dia berhijrah ke PPBM. Bahagian-bahagian itu tentulah sukar untuk bekerjasama dengan PPBM, bukan? Ia tak ada kena-mengena dengan kluster mahkamah.
Selain itu, beliau turut menafikan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi telah menggunakan kuasa veto dalam membuat keputusan memutuskan hubungan dengan Bersatu. Itu adalah rumusan mesyuarat. Memang pengurusi mesyuarat kena buat rumusan begitu, bukan? Tidak ada seorang pun membantah keputusan-keputusan yang dibuat pada ketika itu. Ya. Jadi betapa demokratiknya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi apabila membuat keputusan. Berita selanjutnya. Ketua Polis Negara hari ini menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa PDRM digunakan sebagai alat untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Siapa saja pun, tak kira siapalah, boleh membuat tekaan, kritikan, andaian. They can insinuate anything. Just to portray that PDRM has been made as an apparatus, sebagai satu alat untuk nak menyokong kerajaan ke. Saya kekal, saya ulangi di sini, saya tegas dengan pendirian saya bahawa pelaksanaan apa juga kegiatan, tindakan yang diambil oleh pihak saya di bawah tidak ada kaitan dengan politik. Beliau berkata demikian ketika mengulas dakwaan Pakatan Harapan bahawa PN menggunakan agensi kerajaan termasuk PDRM sebagai senjata politik untuk menambah sokongan. Kita ke perkembangan semasa COVID-19. Kes COVID-19 di Malaysia kekal di bawah angka 2,000 apabila 1,647 kes baharu dicatatkan hari ini. Selangor mendahului kes harian tertinggi dengan 712 kes, diikuti oleh Johor 170 kes dan Pulau Pinang 169 kes. Seramai 2,104 lagi pesakit sembuh hari ini menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 17,544 kes. Sementara itu, 147 lagi pesakit dimasukkan ke ICU hari ini. 9 lagi kematian dilaporkan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 1,200 kes. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nosha Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.